Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه أقوالنا. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Amma ba'd. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan muadzin, barisan ahli jawatan kuasa, semua yang telah menjayakan segala aktiviti, program-program, pengajian-pengajian yang dianjurkan di bawah anjuran Surau Kampung Jaya ini. Seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpah dan kurnia serta inayah bantuan daripadanya dapat kita hadir ke tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, suatu ayat yang berbunyi, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hanya sahaja yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah dari kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat. Di dalam hati mereka tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan merekalah orang yang diberikan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang telah pun disebutkan di dalam Al-Quran, supaya kita diberikan hidayah daripadanya. Juga kita hadir ke dalam sebuah mujtama', perhimpunan, perkumpulan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda dengan sebuah hadis yang berbunyi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah ada suatu kumpulan yang berhimpun di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mentilawahkan kitabnya dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan turun daripada Allah Subhanahu wa taala ketenangan jiwa. Mereka diselubungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala
Mereka dihadiri, dikerumuni oleh para malaikat. Nama-nama setiap yang hadir padanya disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, dan juga apa yang telah pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Nabi. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah semua perkara yang baik dan juga semua perkara yang elok untuk kami, ya Allah. Jadikanlah setiap hajat kami, setiap permohonan dan permintaan kami, harapan kami kepadamu, ya Allah, adalah suatu perkara yang Engkau perkenankan, yang Engkau restui, ya Allah. Jadikanlah kami sentiasa berada di dalam kebaikan, sentiasa berada di dalam keimanan dan ketakwaan yang bertambah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah setiap yang hadir pada hari ini di antara hamba-hamba-Mu yang Engkau berikan pertolongan dan Engkau berikan suatu kebaikan, ya Allah. Bantulah kami untuk melakukan segala kebaikan di atas muka bumi ini, ya Allah. Dan jauhilah kami daripada segala perkara yang mungkar, semua perkara yang Engkau murkai, ya Allah. Maka jauhi daripada kami, dan juga janganlah dikembalikan sekiranya ianya berada di hadapan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam kesempatan ini kami memohon kepadamu, ya Allah, angkatkan darajat kami, ampunkan dosa-dosa kami, dan golongkan kami dalam golongan orang-orang yang beriman di dunia maupun di hari akhirat. Dan matikanlah kami dalam keadaan yang baik setelah panjang umur, setelah sempat untuk kami melangsaikan segala hutang piutang kami, ya Allah, setelah sempat untuk kami menyelesaikan segala permasalahan dan tanggungjawab kami, ya Allah, setelah sempat untuk kami memohon maaf ke atas sesiapa yang kami lakukan kesalahan ke atas mereka, ya Allah, setelah sempat untuk kami memaafkan sesiapa sahaja yang melakukan kesilapan dan kesalahan ke atas kami, ya Allah, dan setelah sempat untuk kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah, dan janganlah sesekali kami dimatikan, ya Allah, dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur juga kerana kita berada di dalam suatu bulan yang penuh dengan kebaikan dan penuh dengan keberkatan. Disebutkan hari-hari ini di dalam Al-Quran, layalin ashar, dia adalah malam-malam 10, yakni 10 Zulhijjah. Tahukah kita daripada hari pertama Zulhijjah sehinggalah hari ke-10 Zulhijjah adalah suatu hari yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan nafahat, penuh dengan kebaikan dan fadilat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimarahkan bulan ini awalnya dengan memperbanyakkan berpuasa dan memperbanyakkan bersedekah. Pada hari-hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan salat dan juga memperbanyakkan istighfar. Bila kita sebutkan memperbanyakkan, bagi Rasulullah memberi makna Rasulullah akan lakukan lebih banyak daripada kebiasaan. Yang biasa-biasa itu pun kalaulah diletakkan pada kita sudah begitu banyak, apatah lagi yang banyak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang lelaki
yang tenggelam kehidupannya di dalam suatu sebutan istighfar. Sentiasa beristighfar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah SAW bercakap sahaja selang 2-3 patah perkataan, istighfar. Bercakap lagi selang 2-3 patah perkataan, istighfar. Rasulullah SAW seorang lelaki yang memperbanyakkan istighfar. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kunna na'uddu min istighfari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahid. Telah pun kami mengira-ngira berapakah istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu majlis. Maksud satu majlis tu adalah perhimpunan perkumpulan para sahabat di hadapan Rasulullah dalam tempoh lebih kurang setengah jam ke 1 jam. Sebab Rasulullah kata para ulama, apabila bertemu dengan para sahabat, pertemuannya tidak berpanjangan. Rasulullah SAW tidak akan memanjangkan pertemuan, melainkan mereka akan direhatkan seketika lalu disambung kembali oleh Rasulullah. Direhatkan seketika, disambung. Maksudnya Rasulullah tidak akan membiarkan para sahabat merasa jemu. Kata para ulama, Rasulullah akan duduk dengan para sahabat dalam tempoh setengah jam ataupun 1 jam. Kemudian akan berehat Rasulullah SAW dengan para sahabat sebelum menyambung kembali pada waktu yang akan datang. Sentiasa Rasulullah SAW dengan para sahabat berhimpun di dalam Masjid Nabawi dalam jumlah dan juga di dalam keadaan yang sangat kerap. Tetapi dalam satu majlis tidak akan lebih daripada 1 jam, dan selalunya adalah setengah jam. Maksud yang dimaksudkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, ini anak saudara ataupun ini adalah sepupu Rasulullah SAW, anak kepada Abbas, pakcik Rasulullah. Rasulullah memiliki beberapa orang pakcik yang beriman. Di antaranya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, di antaranya Sayyidina Ja'far At-Tayyar bin Abdul Muttalib, di antaranya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Mereka semuanya pakcik Rasulullah SAW yang beriman. Ada juga pakcik Rasulullah yang tidak beriman, tapi lain mak. Maksud lain mak tu bukan daripada seorang ibu. Ibunya lain, bapaknya sama. Namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Gelarannya Abu Lahab. Abu Lahab pakcik kandung Rasulullah, tapi lain ibu. Maksud lain ibu tu dia Abdul Muttalib ada banyak ibu, ada banyak isteri. Jadi pakcik Nabi Muhammad yang beriman daripada seorang ibu, dan pakcik Rasulullah yang tak beriman daripada ibu yang lain. Subhanallah. Maka anak kepada pakcik Rasulullah ini namanya Abdullah. Anak kepada Abbas ini mengatakan bahawasanya Rasulullah SAW, kami mengira-ngira istighfar Rasulullah SAW di dalam sebuah majlis, di dalam satu majlis. Maksud satu majlis itu adalah perhimpunan perkumpulan para sahabat di hadapan Rasulullah SAW yang tempohnya tidak akan lama daripada setengah jam ke 1 jam. Ini anggaran saja. Zaman Nabi Muhammad tidak ada jam lagi. Waktu itu belum ada jam. 1500 tahun yang dahulu, bukannya 500 tahun dulu. 500 tahun dahulu semua dah ada. Tapi jangan kita ini pelik. Zaman Rasulullah SAW mereka sudah pun ada teknologi untuk membuat cermin. Cermin muka, bukan cermin ni. Cermin muka. Mereka dah boleh buat cermin muka. Kerana dalam riwayat Rasulullah SAW memandang kepada cermin. Cermin muka, bukannya cermin sliding door. Subhanallah. Maksudnya waktu itu dah ada teknologi nak buat cermin. Mungkin teknologi yang manual ataupun bagaimana buatan tangan dan sebagainya. Lalu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas di dalam hadis tersebut, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, fa idza istighfaruhu akthara min 70 marrah.
Kami mengira-ngira istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam majlis yang satu majlis. Rupa-rupanya istighfar Rasulullah itu dalam satu majlis sahaja lebih daripada 70 kali istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah disebutkan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah fa anni atuba ilallahi fi kulli yawmin mi'ata marrah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubat kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku sahaja, kata Rasulullah, aku yakni Rasulullah, bertaubat pada tiap-tiap hari 100 kali. Rasulullah SAW. Kita taubat sekali saja hapus habis dosa, tak ada dah sikit-sikit mulus dosa. Rasulullah bertaubat dalam satu hari 100 kali. Daripada apa? Daripada dosa mana Rasulullah SAW bertaubat? Sebenarnya semakin kita ini rasa kehambaan yang tinggi kepada Allah, semakin kita ini banyak istighfar dan bertaubat. Taubat itu bukannya menggambarkan kita ini banyak dosa. Taubat itu tak semestinya menggambarkan orang itu pernah melakukan kemaksiatan ataupun kemungkaran. Tetapi taubat itu adalah melambangkan seorang itu merasakan dirinya hamba. Semakin tinggi rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyaklah orang itu bertaubat sebenarnya. Tetapi kalaulah orang itu tidak merasakan dirinya hamba, tak kisah dosanya sedikit ke banyak ke, dia akan semakin sedikit dia bertaubat. Rasulullah SAW adalah seorang manusia yang paling tinggi sifat kehambaan. Allah Ta'ala sebutkan subhanallazi asra bi'abdihi, sudah cukup. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Maksudnya seorang manusia yang memiliki sifat kehambaan yang tidak ada tandingan di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya wahai Muhammad, kami membukakan kepada kamu pembukaan yang jelas. Fatahan mubina, pembukaan yang jelas. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Supaya Allah Subhanahu wa taala boleh mengampunkan dosa-dosa kamu yang terdahulu dan dosa-dosa kamu yang terkemudian. Bila membacakan dan mendengarkan ayat ini, Sayyidina Abdullah bin Abbas lari jumpa Rasulullah SAW menangis. Katanya, ya Rasulullah, sami'na wa 'allamna annaka la tudnibu qattan falima taghfir falima yaghfir lakallah. Wahai Rasulullah, kami diajar dan kami pernah mendengar bahawa kamu tidak pernah melakukan walaupun sedikit dosa. Untuk apa pula Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa kamu, wahai Muhammad, wahai Rasulullah? Ni kalau ada manusia yang kerjanya nak merendah-rendahkan darajat Rasulullah, ayat ini akan jadi modal. Minta maaf kita nak sebut sikit sahaja. Terdapat golongan di akhir zaman namanya Wahabi. Golongan ini suka memperendah-rendahkan darajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah perkara ini subhanallah dilakukan, ayat ini akan jadi suatu ayat pilihan. Sampaikan ayat abasa wa tawalla pun digunakan untuk memperendahkan Rasulullah. Katanya Rasulullah itu manusia biasa. Sampaikan Allah pun tegur dia, katanya abasa wa tawalla. Abasa maksudnya muka itu muka kelat. Tawalla memalingkan muka. Kata Allah, kenapa kamu itu berwajah benci dan juga memalingkan muka, wahai Muhammad? Seolah-olah Allah Ta'ala marahkan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Digunakan ayat ini subhanallah untuk mengatakan Rasulullah itu manusia biasa macam kita juga. Ayat yang digunakan juga adalah ayat qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah oleh Muhammad,
aku juga seperti kamu. Tengok, ini Rasulullah juga macam kita. Nak katakan Rasulullah tu macam kita, habis semua ayat yang menggambarkan perkara itu digunakan, dijadikan modal. Astaghfirullahalazim. Apatah lagi ayat yang ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Sesungguhnya wahai Muhammad, aku telah membukakan kamu pembukaan yang jelas untuk kami, yakni Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kamu yang terdahulu dan juga yang terkemudian. Manusia yang tidak belajar akan mengatakan, tengok Rasulullah pun buat dosa. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini tak tergantung setakat ini. Di dalam ayat ini terdapat suatu hadis ataupun suatu perkara yang menerangkan tentang perkara ini. Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika mana membaca perkara ini tidak dapat terima akal dan juga tidak dapat menerima daripada hati Sayyidina Abdullah bin Abbas, kerana Sayyidina Abdullah bin Abbas sangat mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lari jumpa Rasulullah, menangis, katanya, "Ya Rasulullah, kami diajar sesungguhnya kamu tidak pernah melakukan kesilapan dan dosa-dosa. Lalu untuk apa Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu, hai Nabi Muhammad?" Sayyidina Rasulullah SAW pegang bahu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Masa tu masih kecil Sayyidina Abdullah bin Abbas. Rasulullah berada di dalam kota Madinah. Sayyidina Abdullah bin Abbas lebih kurang dalam usia 8 ke 9 tahun. Sama dengan Sayyidina Mu'adz bin Jabal, sama dengan usia, subhanallah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dekat kota Madinah. Adapun Sayyidina Ali, adapun Sayyidatuna Aisyah, usianya sudah menjangkau lebih kurang 15 tahun ketika mana Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Subhanallah. Juga Sayyidina Anas ibnu Malik. Sayyidina Anas ibnu Malik di antara kanak-kanak yang terkehadapan namanya di antara para sahabat yang sentiasa disebutkan namanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas datang kepada Rasulullah, katanya, "Kenapa Allah Subhanahu wa taala kena ampunkan dosa kamu? Dosa apa yang kamu lakukan wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW pegang bahu Sayyidina Abdullah bin Abbas, katanya, "Hawwin 'alaika ya ibna akhi. Hawwin 'alaika ya ibna ammi." Tenang wahai anak pakcikku, wahai sepupuku. "Innallaha hummila 'alayya awzara ahla baiti fa yuhsabu yawmal qiyamati fa astaghfirullahu li dhunubi fa yaghfiru lahu Allah ta'ala dhunubuh. Fahadha ma taqaddam." Wahai Abdullah bin Abbas, sesungguhnya semua dosa-dosa ahli keluarga aku akan dihimpunkan di atas neraca timbanganku. Rasulullah tak ada dosa, tapi semua dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh ahli keluarganya yang bukan maksum. Rasulullah ahli keluarganya tak maksum kerana ahli keluarganya bukan Nabi. Semua yang dilakukan oleh mereka daripada dosa-dosa dihimpunkan di atas neraca timbanganku kerana aku bertanggungjawab kepada mereka. Maka aku memohon istighfar kepada Allah di hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa tersebut keseluruhannya, tak terbaki walaupun satu. Ini adalah dosaku yang terdahulu. Wa anna Allah Subhanahu wa taala hummila alayya awzara ummati min awwaliha ila akhiriha fa astaghfirullahu li dhunubihim fayaghfirullahu dhunubahum wa hadha ma ta'akhkhar ya Abdullah. Dan Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan ke atas neraca timbanganku juga dosa-dosa umatku. Maka aku memohon keampunan kepada Allah supaya dosa-dosa tersebut dihapuskan.
maka Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa tersebut. Dan itulah dosa yang terkemudian, wahai Abdullah ibnu Abbas. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bimbang kalaulah ahli keluarganya dan juga umatnya melakukan dosa. Kerana dosa-dosa kita semua akan diletak di atas neraca timbangan Nabi Muhammad di hari kiamat. Sedangkan Rasulullah tidak perlu dihisapkan di hari kiamat sebenarnya. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa bertanggungjawab ke atas keseluruhan umatnya. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yakinnya Nabi Muhammad berani memberikan jaminan, kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umat aku akan dimasukkan ke dalam syurga. Rasulullah SAW menyebutkan perkara ini dengan yakin. Setiap umat aku akan dimasukkan ke dalam syurga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW pernah menyebutkan kepada para sahabat, inna hayati wa mamati khairun lakum. Sesungguhnya kehidupan aku dan kematianku adalah memberikan manfaat adalah kebaikan untuk umatku. Lalu kata para sahabat, arafna anna hayataka ya Rasulullah khairun lana fa kaifa mamatuka khairun lana. Kami mengetahui kehidupan kamu itu memberi kebaikan kepada kami, wahai Rasulullah. Tetapi bagaimana, wahai Rasulullah, kematian kamu boleh memberikan kebaikan kepada kami? Lalu kata Rasulullah SAW, tu'radu a'malu ummati fi barzakhi fi kulli yaumin marratain. Sesungguhnya tiap-tiap hari Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan segala amalan-amalan umatku di hadapan mataku di dalam alam barzakh 2 kali sehari. Pagi sekali, petang sekali. Fa in wajadtu khaira fal ahmadillah. Kalau aku mendapati ianya kebaikan, aku akan mengucapkan alhamdulillah. Wa in wajadtu ghaira dzalik. Kalau aku mendapati selain daripadanya. Ini adalah lafaz Nabi Muhammad. Sekarang ni kita umat Nabi Muhammad, kita macam anak-anak Rasulullah. Sekarang ni kalau anak itu kita sayang, kita kalau anak tu buat salah, kita nak sebut kesalahan tu ke atas anak kita. Contoh, anak aku buat perkara tu, dia takkan sebut perkara tu kepada dia. Contoh, anak kita, dia dah merogol anak kita, contoh buat benda dosa. Kita sanggup ke nak sebut anak kita merogol depan orang? Tak sanggup. Kita akan kata dia dah buat perkara tu ha. Benda yang dia buat tu, kita takkan sanggup nak kata anak aku dah merogol. Tak ada. Sama dengan Nabi Muhammad, fa in wajadtu khaira, kalau aku menemukan kebaikan pada amalan umatku. Kebaikan lawannya apa? Kejahatan, syar, bukannya ghair. Disebutkan fa in wajadtu khaira, khair lawannya syar. Tapi bila disebutkan tentang kejahatan, Rasulullah mengatakan fa in wajadtu ghaira dzalik. Kalau aku mendapati perkara selainnya, Rasulullah ibarat tak sanggup nak cakap kalau umat aku buat benda jahat. Tak sanggup Rasulullah nak sebut. Rasulullah kata kalau dia buat benda selain kebaikan, fal astaghfirullah lidzunubihim, maka aku beristighfar kepada Allah untuk semua dosa mereka terdahulu dipadamkan. Allahu akbar. Kita ni kalau buat dosa tak sempat kita nak istighfar, Rasulullah dah istighfarkan dulu untuk kita. Hanya dosa itu akan terpadam apabila kita ini beristighfar walaupun sekali. Kerana istighfar kita telah pun dialas dengan istighfar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dosa-dosa yang kita lakukan sebagai umat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menyediakan segala asbab untuk kita ini diampunkan dosa. Di antaranya adalah layalin ashar, iaitu 10 hari-hari
Bulan Zulhijjah adalah hari Allah Subhanahu wa taala mengadakan asbab untuk kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan dosa yang telah pun kita terlupa, sampaikan dosa yang kita tidak mengetahuinya, tidak sengaja. Ada dosa yang kita tidak sengaja tapi dosanya besar, bukan dosa yang kecil. Ada dosa yang kita ini sengajakan tapi tak berapa besar. Walau bagaimanapun sudah disengajakan, dia menjadi dosa yang bukannya yang bukan main-main. Hadirin dan rahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang paling mudah yang kadang-kadang kita tidak sengaja tapi besar dosanya adalah dosa yang selalu kita lakukan dengan lisan. Lisan kita ni adalah tempat paling senang buat dosa, dan lisan kita ini adalah tempat paling senang buat pahala. Pilih nak yang mana satu. Kita punya lidah nak buat dosa senang sangat. Contoh, kita bagi contoh satu saja. Dosa ni besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Dia termasuk dalam dosa besar. Apakah dia? Kita panggil orang, "Oi, anak haram." Apa dia? Jangan sebut. Contoh, kita panggil orang anak haram tu, ataupun haram jadah kalau orang utara cakap. Haram jadah tu anak haram lah. Nampak macam gelaran yang mungkin kita boleh minta maaf bila-bila masa, tapi tak mudah. Dosa itu adalah kita ini menuduh orang itu ibunya berzina. Faham tak? Kita panggil orang itu anak haram, maksudnya kita tuduh ibu dia telah pun berzina dapat anak haram. Menuduh perempuan yang solehah berzina, dosanya lebih besar daripada berzina itu sendiri. Dia tak macam dosa menuduh orang lelaki baik berzinar, tetapi menuduh perempuan yang baik berzinar dosanya jauh lebih besar. Kata Rasulullah, lebih besar daripada meninggalkan solat. Macam mana yang kita ini nak dapat diampunkan dosa? Kena pergi dekat mak orang tu kalau kita kenal. Kalau tak kenal, kena cari mak orang tu, tanya orang tu mana mak dia. Kalau mak dia dah meninggal, mendapat kamu di hari kiamat, wal'iyadzubillah, dosa tak akan diampunkan. Dosa dengan manusia tak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, "Innallaha yaghfiru ma usyrika, innallaha la yaghfiru ma yusyrika bihi syai'." Allah SWT tidak akan mengampunkan dosa-dosa orang yang mensyirikkan dirinya dengan sesuatu. Dan dikatakan, "Innallaha la yaghfiru dunuba lihaqqi ghairih." Dan Allah Ta'ala tidak akan sesekali mengampunkan dosa yang dilakukan kepada selainnya. Kita buat dosa kepada Allah, mohon ampun, Allah Ta'ala ampunkan bila-bila masa. Sebab nak jumpa Allah itu senang. Pergi surau, pergi masjid, dirikan salat, kita bertemu Allah. Tapi kalau kita lakukan dosa kepada manusia, jumpalah manusia tersebut, mohon maaf dalam dunia. Kalau manusia itu telah pun meninggal dunia, maka mohon pada Allah kita dipermudahkan di hari kiamat untuk kita bertemu dengannya supaya dia mengampunkan dosa kita. Itu pun kalau dia nak ampunkan dosa kita, wal'iyadzubillah, kalau tak ampunkan, matilah kita. Ini barulah betul, matilah aku macam ni. Subhanallah. Kalau kita disebut begitu kepada seseorang, dosa kita kepada ibunya adalah seperti mana dosa kita menuduh orang-orang yang baik, wanita yang baik berzina. Kata Rasulullah SAW, dosa menuduh seorang wanita berzina lebih berat berbanding meninggalkan solat. Kalau macam mana kita nak mohon ampun? Kalau kita kenal ibu orang itu, jumpa dengan ibunya, mohon maaf dan tuntut kafarah. Tak tuntut kafarah, tak settle, belum settle. Tahu tak apa kafarah? Denda. Denda apa-apa yang dia nak. Saya minta maaf makcik, saya dah pernah mengatakan anak makcik anak haram. Maksudnya saya dah tuduh makcik berzina. Saya minta maaf banyak-banyak dan saya mohon makcik dendalah saya apa yang makcik nak.
Kalau makcik tu kata, aku denda kamu, beri pada aku RM1,000,000, kita kena buat. Tak sampai lagi RM1,000,000, belum diampunkan dosa. Ini dosa kalau kita ini menuduh wanita. Yang kafarah tu ikut perempuan tu. Kalau perempuan tu kata, kalau makcik tu kata, tak apa nak, makcik ampunkan dosa, tak ada masalah, dihalalkan, pun dalam agama menuntut kafarah walau sedikit. Maksudnya tak settle lagi, sampai kafarah. Kafarah tu benda denda, walaupun sedikit. Kalau makcik tu dia orang yang budiman, orang yang berbesar hati, dia akan ringankanlah. Dendanya sikit saja, tolong sapukan halaman rumah makcik boleh tak hari ni? Kita pun sapu, settle, dah ampun dosa, alhamdulillah. Kalau kena perempuan yang macam itu, kalau kena perempuan yang subhanallah minta macam-macam, lakukanlah sampai dia tu redha, sampai perempuan tu redha, barulah ampun dosa. Kalau tak, pernah dengar subhanallah cerita tentang bapa Syekh Abdul Qadir Jailani makan buah apple yang hanyut dekat dalam sungai. Apa yang dia lakukan? Mohon maaf kepada tuan tanah dan minta kafarah. Aku minta pada kamu apa-apa denda yang kamu nak adakan. Oleh sebab tengok orang tu baik sangat, kalau orang lain terus senyap, tak bagi tahu dah sebiji apple pun, terus dia dendanya. Lelaki tu berkhidmat dengan dia, jaga ladang apple beberapa tahun, dah siap jaga ladang apple, settle ke dia punya kafarah, belum lagi kahwin dengan anak aku. Best ni kalau dapat kafarah kahwin anak, kan? Susah nak dapat zaman sekarang ni. Kafarahnya apa? Kahwin dengan anak aku. Tapi jangan ingat, anak aku ni buta, pekak, bisu, lumpuh, kudung tangan kaki, pasrah. Allahu Akbar. Macam mana nak jaga aku ni? Katanya, silakan dalam bilik ni isteri kamu. Masuk dalam bilik perempuan tu cantik, keluar balik. Kalau kita masuk dalam bilik perempuan tu cantik, alhamdulillah. Sebab bapa mertuanya mengatakan isterinya bukannya cantik, matanya buta, telinganya pekak, lisannya bisu, mulutnya bisu, dia tu kudung tangan dan kaki. Bila tengok perempuan tu sempurna dan cantik, dia keluar tu takut bukan itu isteri dia. Tengok ni orang lelaki kalau beriman, Allahu Akbar. Orang lelaki jangan main-main. Kalau beriman, subhanallah, gunung pun boleh bergerak. Betul. Orang lelaki kalau beriman, jangan main-main dengan orang lelaki beriman. Gunung boleh bergerak. Subhanallah. Tapi kalau tak beriman, orang lelaki lagi teruk pada perempuan tak beriman. Kalau tak beriman orang lelaki lebih teruk tak beriman pada perempuan. Subhanallah. Keluar balik, katanya, pakcik, yang dalam bilik ni bukan isteri saya. Isteri saya kan pakcik kata dia buta, dia pekak, dia bisu. Katanya, itulah isteri kamu. Yang aku katakan buta tu maksudnya matanya tak pernah tengok orang lelaki lain. Yang telinganya pekak, dia tak pernah dengar benda-benda yang lara. Lisannya bisu, maksudnya dia tak pernah mengumpat, dia tak pernah berdusta. Tangan kakinya itu lumpuh, tak pernah pergi tempat maksiat. Suka lelaki tu, alhamdulillah, katanya. Terima kasih wahai Allah, orang yang baik, insya-Allah ditemukan jodoh-jodoh yang baik, alhamdulillah. Dan kalau kita ini bersangka baik pada orang, manusia juga subhanallah akan lakukan yang baik kepada kita. Tetapi masalahnya di zaman sekarang, susah manusia nak sangka baik pada orang lain. Sebab itulah kalau kita jumpa kawan, kawannya mesti makan kawan. Kalau dulu jumpa kawan, kawan tolong kawan. Zaman sekarang susah nak jumpa kawan tolong kawan. Yang adanya kawan makan kawan, yang adanya kawan tikam belakang. Tikam belakang, tikam depan. Kalau tikam depan pun kita sakit, tikam belakang lagi 2 kali sakit. Tikam depan badan dia yang sakit, tikam belakang dahlah badan sakit, hati pun sakit. Betul? Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal,
bahawasanya bulan ini adalah bulan yang perlu kita memenuhkan dengan istighfar padanya. Rasulullah SAW memperbanyakkan istighfar pada hari-hari yang disebutkan sebentar tadi. Layalin Ashir adalah 10 daripada 10 Dzulhijjah ini Rasulullah memperbanyakkan istighfar. Kalaulah Rasulullah istighfarnya biasa-biasa pun adalah banyak, bayangkan kalaulah dikatakan Rasulullah memperbanyakkan istighfar, bagaimanakah jumlah dan juga banyaknya istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau biasa-biasa dalam satu majlis Rasulullah 70 kali istighfar, kalau luar biasa macam mana? Mungkin 70,000 kali istighfar. Tidak ada yang mustahil bagi Rasulullah. Rasulullah SAW solat malam sampai bengkak-bengkak kaki. Yang kita ni subhanallah solat malam sampai lenguh kaki pun tak. Lenguh sikit dah solat duduk kita. Solat lenguh sikit dah duduk kita ni. Rasulullah SAW solat sampai bengkak-bengkak kaki, merekah tumit, masih berdiri Nabi Muhammad SAW. Dan istighfar seperti mana yang kita beritahu, dia bukan merujuk kepada orang itu besar mana dosanya. Sebab itulah tak ada alasan untuk kita ini tidak beristighfar dengan mengatakan, buat apa aku istighfar? Aku bukannya buat dosa. Tidak ada alasan untuk kita tidak beristighfar, kerana istighfar itu bukan menggambarkan seseorang itu banyak dosa, tapi istighfar itu menggambarkan seseorang itu tinggi kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin tinggi sifat kehambaan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, makin banyaklah dia beristighfar. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini juga Rasulullah SAW meraihkan Aidul Adha. Aidul Adha ini digelarkan pada masyarakat Aidul Kabir, yaitu hari raya yang besar. Hari raya yang besar ini adalah hari raya yang disambut oleh Rasulullah SAW lebih besar dan lebih meriah berbanding hari raya Aidul Fitri. Hari raya Aidul Fitri Rasulullah SAW sambut hanya lebih kurang dalam 2 hari sahaja. Hari yang pertama maksudnya malam raya. Rasulullah hidupkan malam raya dengan qiyamul lail dan juga bertakbir serta bersalam-salaman kepada para sahabat. Rasulullah SAW mengatakan, inna lillahi malaikatun sayyirina fil ardi fi lailatul aid, fi lailatul aid yatasafahunal insana faman yusafihuhu yadkhulul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para malaikat yang akan berjalan di atas muka bumi Allah pada malam hari raya. Hari raya apa? Hari raya Aidul Adha dengan hari raya Aidul Fitri sama. Malam raya, malam raya. Sebab itulah malam raya jangan main mercun. Malam raya bukannya suruh pulun main mercun, letupkan meriam, bakar rumah. Ada orang main meriam sampai terbakar rumah. Astaghfirullahaladzim. Kata Rasulullah, Allah Ta'ala memiliki para malaikat yang turun ke bumi, jumlahnya ramai. Mereka itu berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tugasan mereka adalah untuk bersalaman dengan manusia. Mereka akan salam dengan manusia. Kata Rasulullah, barang siapa yang tersalam tangan malaikat tersebut, maka dia confirm masuk syurga, kata Rasulullah. Kita malam raya mana nak salam orang? Kalau nak salam mesti kena selfie. Nak salam mesti kena ambil gambar. Kan? Subhanallah. Sebab itulah Rasulullah SAW bila malam hari raya nak keluar pergi masjid, Rasulullah keluar daripada pintu sini. Nanti bila balik Rasulullah masuk pintu sini. Keluar pintu lain, masuk pintu lain. Keluar jalan lain, balik jalan lain. Biasakan ini sunnah, subhanallah. Nanti nak keluar pergi sembahyang hari raya, keluar kok jalan lain, balik kok jalan lain. Ini sunnah supaya apa? Kita jumpa ramai manusia, kita beri salam. Assalamualaikum, orang tu jawab Waalaikumsalam. Jumpa siapa sampai tepi jalan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kena-kena pula itu adalah malaikat. Kita katakan Assalamualaikum, dia jawab Waalaikumsalam. Malaikat akan bertukar rupa kepada manusia sekejap.
Untuk apa? Untuk bagi salam, jawab salam, berjabat tangan. Kata Rasulullah, barang siapa yang berjabat tangan dengan malaikat tersebut, dia confirm masuk syurga. Apa maksud confirm masuk syurga? Dia akan dijadikan baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amalan jadi banyak, tiba-tiba meninggal dunia dalam husnul khatimah, diampunkan dosa, confirm masuk syurga. Subhanallah. Walau dengan apa caranya pun, lambat ataupun cepat. Subhanallah. Lihat. Jadi subhanallah, bila malam raya, jangan duduk rumah, keluar rumah salam orang. Jangan takut penyakit. Jangan takut flu. Jangan takut, subhanallah, jangan takut. Ini sunnah Rasulullah SAW. Allah Ta'ala yang pelihara kita. Kerana kita ini niat yang baik, Allah Ta'ala akan hadirkan yang baik-baik untuk kita, insya-Allah. Kalau kita terkena juga, Allah Ta'ala segera, insya-Allah, kita doakan segera Allah Subhanahu Wa Ta'ala sembuhkan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rasulullah SAW menyambut Aidul Fitri, waktu malamnya diimarahkan. Dan dikatakan salah satu malam yang paling mustajab doa adalah malam 2 hari raya, yaitu malam Aidul Fitri dengan Aidul Adha. Malam yang paling mustajab doa. Perbanyakkan doa pada malam tersebut. Subhanallah. Dan pada hari raya Aidul Fitri, Rasulullah akan mengimarahkan daripada waktu subuh sehinggalah salat hari raya. Selepas salat hari raya, Rasulullah SAW kembali kepada pekerjaannya sehari-harian seperti mana biasa. Tetapi bila sampai Aidul Adha, Rasulullah SAW lebih meraihkan berbanding Aidul Fitri. Kalau kita zaman sekarang kan dah terbalik. Kita Aidul Fitri yang kita ini raihkan sampai sebulan, katanya raya kan sebulan. Raya Aidul Adha pula, kita ini meraihkan ala qadar. Dalam bahasa Arab, ala qadar. Bahasa Melayu, ala qadar. Meraihkan Aidul Adha itu sepatutnya besar-besaran. Buat majlis makan-makan, kenduri, perjumpaan sepatutnya, subhanallah. Lebih daripada Aidul Adha lagi. Tapi apakan daya, Aidul Adha kita cutinya sikit, ya. Nanti siapa-siapa yang dekat depan ni jadi menteri ke, Perdana Menteri ke, cuba tukar. Cuba tukar Aidul Fitri, dia punya cutinya 2 hari. Aidul Adha cuti seminggu. Pasal apa? Aidul Adha ini Aidul Kabir. Dia hari raya besar, bukan hari raya kecil. Kita kena besarkan benda yang besar. Kerana hari raya ini adalah syiar Islam. Syiar ini perlu kita pamerkan. Syiar ini seperti mana bendera. Tahu tak bendera? Bendera perlu kita pamerkan. Bukan kerana kita ini sombong ataupun kita ingin bermegah, tidak. Tetapi melambangkan Islam masih tertegak. Selagi mana ada orang meraihkan hari raya, selagi mana ada orang bertakbir pada hari raya, melambangkan Islam masih wujud, walaupun bagaimana keadaannya. Kalaulah hari raya telah pun sunyi daripada takbir, telah pun sunyi daripada sambutan, maka ketahuilah bahawa orang Islam dah tak ada lagi. Ada beberapa perkara yang melambangkan Islam masih wujud dan ataupun tempat itu ada orang Islam. Yang pertama, laungan azan. Kalau kita pergi ke tempat tersebut, ada orang laungkan azan, maksudnya tempat itu ada orang Islam. Yang kedua adalah takbir, terutama takbir pada hari raya. Kalau kita datang pada hari raya ke sebuah tempat, ada orang bertakbir pada hari raya, maksudnya tempat itu ada orang Islam. Kerana apa? Syiar Islam ditegakkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yu'azzim sya'airillahi fahuwa min taqwal qulub." Barang siapa yang menta'zimkan, mengagungkan syiar-syiar Allah, maksudnya itu dia adalah memiliki ketakwaan pada hati. Ketakwaan paling rendah sekali adalah kita menta'zimkan syiar-syiar Islam. Rasulullah SAW meraihkan Aidul Adha itu lebih besar berbanding hari raya Aidul Fitri. Rasulullah meraihkan Aidul Adha semenjak daripada hari Arafah 9 Dzulhijjah. Tahu tak kita
kita dah disyariatkan untuk bertakbir hari raya semenjak subuh 9 Zulhijjah, hari Arafah kita sedang berpuasa sunat. Hari 9 Zulhijjah itu selepas subuh bermula takbir muqayyad. Muqayyad itu takbir yang kita laungkan selepas daripada solat sahaja. Solat subuh takbir satu round. Orang Melayu kata satu round lah. Lepas solat zuhur takbir satu round lagi. Lepas asar takbir satu round. Sampai maghrib sahaja bermulalah takbir yang disebutkan sebagai takbir mursal ataupun takbir yang menyeluruh, iaitu pada tiap-tiap masa, bila-bila masa pun boleh bertakbir, mulai selepas maghrib. Lepas maghrib takbir satu round. Tukar pula Tuan Bilal 2 round. Tukar pula Tok Siap 3 round. Tukar pula makmum 4 round. Tukar pula lagi tukar-tukar. Kalau boleh satu makmum ni semuanya subhanallah bawa satu round. Ramai-ramai ni sampai subuh, masya-Allah. Sampai subuh bertakbir. Dan takbir ini berterusan sampailah hari raya Aidul Adha. Sampai hari raya Aidul Adha, lepas daripada solat hari raya dan selepas daripada khutbah, kembali pula takbir muqayyad, iaitu lepas solat sahaja. Lepas solat zuhur takbir satu round. Lepas solat asar takbir satu round. Sampailah ke hari ketiga, hari tasyrik. Hari ketiga hari tasyrik iaitu berlaku pada 11, 12, 13 Zulhijjah. 11, 12, 13 Zulhijjah adalah hari-hari yang kita diharamkan berpuasa. Dan pada hari inilah kalau kita ini menumbangkan ternakan dan kita sembelih, dikira kalau kita niat kurban maka dapat pahala kurban. Subhanallah. Kalau kita ada lembu, seekor lembu, daripada kita tumbangkan pada hari tersebut, kita niat akikah, lebih baik niat kurban. Pasal apa? Subhanallah, akikah itu subhanallah boleh dilakukan pada bila-bila masa, walaupun ianya perkara yang muakkad. Adapun kurban, waktunya hanyalah terhad pada hari-hari tersebut sahaja. Pada hari raya yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Lepas keempat tak nama kurban lagi. Namanya sembelih nak makan biasa-biasa. Kurban itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan Allah Taala sebutkan la yanalullahu lahmuhu wa 'azmuhu wa syahmuhu. Allah Taala tak dapat pun, dalam hadis qudusi, Allah Taala tak dapat pun kebaikan daripada daging lembu tersebut, tulang lembu tersebut, lemak lembu tersebut, walakin yanalullahu taqwa minhum. Tetapi Allah Ta'ala mendapatkan ketakwaan hamba-hambanya kepadanya. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menyambut hari raya Aidul Adha ini, nanti dekat Kampung Jaya ini insya-Allah besar-besaran, jangan kecil-kecilan. Kalau dulu subhanallah pada hari raya Aidul Fitri kita makan ketupat rendang, nanti kita makan lembu golek insya-Allah. Kan lembu golek macam mana tu, tak besar sangat tu. Subhanallah. Maksudnya makan besar-besaran. Buat hari raya kerayan besar-besaran. Bukannya perkara yang kecil-kecilan ataupun benda yang simple-simple, tidak. Kerana ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, menghidupkan hari raya Aidul Adha besar-besaran, memberikan makna kita menghidupkan syiar Allah. Menghidupkan syiar Allah, memberikan makna kita memberikan Islam itu nampak di dalam mata masyarakat dan juga mata manusia. Pahalanya sangat besar, bukan biasa-biasa. Kalau hari raya Aidul Fitri, tukar langsir baru, tukar sofa baru, tukar baju baru, tukar TV baru, semuanya TV raya, sofa raya, baju raya, semuanya nak beraya. Tapi bila sampai Aidul Adha tak terfikir langsung nak tukar.
Itu langsir yang dah bertaik lalat tu gunalah lagi. Subhanallah. Lapik meja tu pun subhanallah, yang dah bau kari, dah bau rendang, dah bau nasi dagang pun gunalah lagi. Subhanallah. Mulai daripada tahun ini, niat sahaja aku menyambut Aidul Adha untuk menampakkan syiar Allah yang gilang gemilang, yang besar-besaran, sesuai dengan apa yang telah pun disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara umat Muhammad yang diangkatkan darajatnya, diampunkan dosa-dosanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami dan juga jauhilah kami daripada segala kemaksiatan dan kemungkaran. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah daripada hati kami segala perkara yang mazmumah. Bersihkanlah ia daripada segala perkara yang tidak baik, daripada dosa-dosa dan daripada syahwat kepada dunia, ya Allah. Masukkanlah ke dalam hati kami suatu perkara yang mahmudah. Masukkanlah ke dalam hati kami cinta-Mu dan cinta Rasul-Mu, ya Allah. Masukkanlah ke dalam hati kami cinta kepada agama-Mu dan cinta kepada syariat-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami sebaik-baik hamba-Mu khusus di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sekiranya salah kata, tutur bicara, terkasar bahasa. Ada sedikit pengumuman. Ustaz ada bawa tabung untuk kutipan dana. Tabung tu dekat luarnya tulis infak masjid, tulisan Rumi, bukan Jawi. Tulisan Rumi. Jadi tabung 4 segi tu adalah untuk kita buat kutipan dana pembangunan Masjid Ribat Al-Mashhur. Kami berhasrat untuk mendirikan sebuah kompleks pendidikan yang nama kompleks pendidikan itu adalah Kompleks Pendidikan Ribat Al-Mashhur. Ribat tu adalah istilah daripada Yaman. Kalau dekat Malaysia, ma'had. Ribat maksudnya ikatan, ma'had maksudnya perjanjian. Apa maksud ma'had? Perjanjian, tempat berjanji katanya. Aku janji. Jadi ribat itu ikat, ma'had itu tempat berjanji. Maksud mengikatkan janji juga lah tu. Subhanallah. Jadi semua daripada infak, semua daripada derma, semua daripada pemberian, tak kisah berapa nilainya, sedikit ataupun banyak. Kalau sedikit, subhanallah, kita doakan ganjarannya banyak di sisi Allah. Kalau banyak pula jumlahnya, subhanallah, kami sangat berterima kasih. Dan tidak ada siapa yang mampu membalas melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan setiap yang menderma, walaupun tangannya lalu di atas tabung tersebut, subhanallah, kita doakan dia mendapat kembali apa yang telah pun diinfakkan di hari kiamat dalam bentuk yang berlipat kali ganda dan juga yang lebih indah berbanding apa yang diberikan. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf banyak-banyak kalau ada salah kata, tutur bicara, terkasar bahasa, ada tersinggung mana-mana pihak yang berada di dalam surau ini. Sebentar tadi tak tahu, mungkin kita punya bahasa mungkin kurang hajar ke, minta maaf banyak-banyak. Minta maaf juga Ustaz tak berapa pandai nak cakap dialek Terengganu. Tapi insya-Allah semuanya faham ya, insya-Allah. Faham Melaka. Insya-Allah, subhanallah, rasanya sama saja, mungkin dia punya pelek-pelek tu lain sikit kot. Subhanallah. Mudah-mudahan insya-Allah. Akhir kalam, aqulu qawli hadza li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.